Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cingkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita dipermudahkan segala urusan dan kita dilimpah ruahkan rezeki yang baik, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam Ramadan daripada akak untuk korang semua. Kali ni akak nak kongsikan kisah seram mengenai jalan tau. Kalau korang nak dengar, sudi dengar, jom bersama akak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kali ini akak akan sampaikan kisah seram di Jalan Keningau, Ketambunan. Apa yang seram kali ini? Jom korang kita selami perkongsian seseorang yang akak gelarkan sebagai Syak. Seperti kebiasaannya, Syak ni dia akan melalui jalan Gunung Emas ataupun jalan Tambunan untuk ke Kota Kinabalu, KK, atau kembali bertugas selepas mengambil cuti rehat dan balik ke kampung. Agak kuno bunyinya kan? Al-maklumlah, orang lain sekarang pergi ke KK tak lalui pun jalan Gunung Emas. Sebaliknya mengambil jalan yang lebih dekat, iaitu jalan Kimanis ataupun melalui daerah Papar. Peduli apalah apa orang mau cakap. Penakut. Bukan kerana takut, tapi lebih mementingkan keselamatan diri. Bukan pula mengatakan bahawa jalan Kimanis tu bahaya. Tapi Syak dia mungkin lebih selesa melalui jalan Tambunan daripada melalui jalan Kimanis. Pernah satu kali melalui jalan Kimanis tau. Masa tu bukan Syak yang bawa kereta lah. Sepanjang menuruni cerun di Kimanis, ada bau tayar je sepanjang perjalanan tu. Masa tu Syak dia hidu memang bau tayar kan. So sekiranya dia kerap melalui jalan tersebut, alamatnya tayar dan juga clutch kereta dia akan haus. Seperti kebiasaannya juga, Syak akan bertolak dari rumah ke tempat kerja pada waktu pagi, iaitu pukul 3 atau jam 3:30 pagi. Memakan masa hampir 5 jam untuk sampai ke tempat kerja. Sebelum memulakan perjalanan, sempat jugalah dia bercerita dengan mama dan abah dia, dengan bapa dia. Selepas bersalaman apa semua, dia pun meninggalkan mereka dan dia memulakan perjalanan dan berharap agar tak berlaku apa-apalah sepanjang perjalanan dia pada masa tu. Pagi tu seperti pagi hari-hari yang lain, kebiasaannya Syak akan bersama dengan para pemandu yang lain yang mungkin juga sama situasinya dengan Syak yang menggunakan jalan tersebut. Pemandu lain tu mungkin ada yang nak balik ke tempat kerja. Tapi pada hari kejadian seram tu, Syak dia tak melihat atau merasakan ada tanda-tanda bahawa ada kereta lain akan bersama dengan dia. Maksudnya sekarang ni dia memandu alone, sendirian sahaja tanpa kenderaan lain di belakang dan depan kereta dia. Jadi mahu atau tidak, dia terpaksa juga meneruskan perjalanan dia. Kalau tak, dia tak sampai dekat tempat kerja kan. Jadi dia tak nak terlambat untuk ke tempat kerja, maka dia pun teruskan juga perjalanan dia. Semasa meneruskan perjalanan tu, dia berfikiran secara positif lah. Tak adalah nak berfikir secara negatif. Sehinggalah dalam perjalanan dia tu, dia sampai di sungai kampung Apin-Apin. Syak dia mula merasakan sesuatu yang menyeramkan dekat situ. Mainan perasaan saja bah. Pedulilah. Syak terdengar bunyi suara bayi menangis tau. Tapi dia tak pedulikan pun. Dia buat je. Biasalah kan. Bila dia lalui kawasan perumahan, ini rasa dia lah kan. Dia
akan dengar bunyi macam-macam lah. Kalau dengar bunyi ada anak kecil nangis tu, anak kecil minta susu ke, itu biasalah kan. Itu perasaan dia untuk sedapkan hati dia. Syak dia mempercepatkan pergerakan kereta tanpa menghiraukan krisis masyarakat tu. Dia tak pedulikanlah apa yang dia dengar kan. So dia teruskan juga perjalanan dia sehingga melepasi kawasan perumahan tersebut. Syak dia masih juga mendengar suara anak kecil menangis. Ait, kenapa masih berbunyi ni? Mana ada rumah lagi di sini? Syak mula rasa seram kali ni. Tetapi masih mampu lagi mengawal perjalanan. Dia memperlahankan kereta dia untuk mendengar sendiri suara anak kecil tu datang dari arah mana. Bila dia memperlahankan kereta dia, bunyi anak kecil tu seolah-olahnya semakin menjauh. Dia macam tahu tau. Syak ni macam mencari dia. So Syak dia rasa mungkinlah ada kawasan rumah dekat situ. Di tempat Syak perlahankan kereta dia tu, mungkin ada penempatan yang terletak di sebalik bukit-bukit tu yang Syak tak nampak. Sekali lagi Syak dia cuba positifkan diri dia. Jadi Syak meneruskan perjalanan dia tu dan masih menganggap itu mungkin kerana anak-anak di waktu pagi. Bila dia mempercepatkan kereta, tiba-tiba bunyi tangisan anak kecil yang sama mula kedengaran. Syak rasa semakin pelik. Perasaan takut dalam diri dia semakin menebal dan mula menguasai seluruh jiwa dia. Dah tak tertanggung apa yang dia rasa pada masa tu. Korang bayangkanlah, tanpa ada teman dalam perjalanan tu, maknanya dia sendirian, tak ada kereta depan belakang, kiri kanan, semua tak ada. Tanpa ada teman seperjalanan bersama dengan dia, yang naik kereta bersama dengan dia, membuatkan Syak semakin risau dan semakin takut. Pada ketika tu, cermin pandang belakang Syak memang sengaja halakan ke atas. Bunyi radio yang pada masa tu sedang mengalunkan zikir-zikir, Syak memang confirm, dia kuatkan. Pedal minyak Syak tekan sepenuh hati. Gear pula Syak diaturkan dalam keadaan yang paling maksimum. Lepas tu ayat-ayat suci Al-Quran yang dia hafal, yang dia ingat, semua habis. Dia baca dan dia baca tak berhenti. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu detik jantung Syak pada ketika tu. Dup dap, dup dap, dup dap. Dalam keadaan itu, dia masih mendengar suara tangisan anak kecil tersebut, seakan-akan melawan suara peti radio kereta dia. Cuba korang imaginekan, suara anak kecil yang tadi dah jauh datang balik dekat, boleh pula cuba untuk lebih kuat daripada bunyi radio. Bukankah itu satu perlawanan dengan perkara yang mistik korang? Sepanjang perjalanan Keningau ke Tambunan, Syak diekori oleh tangisan bayi tersebut, tangisan budak kecil tu. Syak dia masih lagi mampu mengawal kelajuan kereta, walaupun pada masa tu darah seorang pelumba F1 dia dah mula meluap-luap di litar Tambunan. Dia rasa memang nak pecut, tapi kesabaran dia, alhamdulillah, dia still juga cool. Dan dia terus memandu dengan berhemah. Dia terbayangkan kalau berbuatnya suara tu tiba-tiba pula muncul dekat depan dia, mungkinlah Syak akan hilang kawalan dan juga mungkin akan meninggal dunia. Itu dia rasakan. So Syak dia benar-benar masih belum bersedia untuk semua tu. Sehinggalah Syak melepasi kawasan Pekan Tambunan, dan pada ketika tu jam dah menunjukkan pukul 4 suku pagi. Dia membelok menuju ke Shell Tambunan yang mana pada masa tu masih lagi beroperasi. Mungkin Shell tu beroperasi 24 jam kot. Hajat Syak bukannya nak isi minyak, sebab dia memang dah isi minyak penuh. Tangki minyak kereta dia memang dah penuh dah. Dia dah isi dari Keningau lagi. Syak dia nak berhenti untuk meredakan rasa meremang, rasa takut dia. Dia cepat-cepat meluru keluar dari kereta. Masa dia keluar tu,
dia tak sempat tutup pintu. Dia biarkan aja pintu kereta dia tu terbuka. Syak tanpa tunggu lebih lama dekat kereta tu, dia masuk dalam kedai Shell tu. Lepas tu adalah seorang pekerja Shell yang berada di dalam kedai tersebut. Dalam keadaan masih takut, Syak dia cuba menghilangkan rasa takut. Dia pun ajaklah pekerja Shell tu berbual-bual dengan dia. Sebenarnya Syak nak menunggu masa untuk siang hari berlabuh tau. Dia tak fikir pun nak teruskan perjalanan pada pagi kejadian tu. Syak tak ingat apa yang dia bualkan dengan pekerja Shell tu. Dia dah lupa. Dia memang betul-betul tak alert pada masa tu sebab fikiran dia memang memusing-musing, memikirkan bagaimana nasib dia nak pergi kerja. So dia bercakap tu dia memang tak simpan tau. Akhirnya dia ada nampak beberapa buah kereta pada masa tu mula meluncur dekat jalan raya. Jadi Syak rasa dah boleh kot diteruskan perjalanan. Selepas dia bersalaman dan berterima kasih dengan pekerja Shell tersebut, Syak memulakan perjalanan seperti biasa. Walaupun pada ketika tu keadaan jalan Tambunan ke KK masih gelap, tapi sekurang-kurangnya Syak masih mampu untuk ikut rentak kereta di hadapan dia. Alhamdulillah, Syak sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Selepas beberapa minggu kejadian tersebut, barulah Syak membuka cerita kepada ahli keluarga dia dan sahabat dia. Ada yang menyatakan mereka tak terkejut pun dengan cerita tu sebab memang banyak lagi cerita yang menyeramkan yang berlaku di jalan tersebut dengan versi-versi yang berlainan. Sehinggalah sekarang banyak kemalangan yang berlaku yang dikaitkan dengan perkara seumpama dengan tu. Ada yang mengatakan bahawa kanak-kanak tersebut bukannya di luar kereta Syak, tapi di dalam kereta Syak. That's why lah Syak boleh dengar kanak-kanak tu, mana ni budak kecil tu menangis tau dari awal pergerakan dia. Sebab budak kecil tu ada dalam kereta dia. Tu dia duduk dalam kereta. Sekali rupanya menurut Syak, mungkin dia yang telah mengganggu perjalanan mereka. Maksudnya benda yang diciptakan oleh Allah selain daripada manusia. Macam itulah mungkin dia lah kan yang mengganggu. Macam tu dia tak nak lah menyalahkan kepada benda tu. Apapun kita terima seadanya setiap ujian yang datang pada kita. Beberapa bulan yang lepas, Syak ada mendengar cerita dari seorang saudara dia tau. Berlaku kemalangan yang melibatkan nyawa. Kejadian berlaku terhadap sahabat saudara Syak. Dia melalui jalan Tambunan ke KK dan mungkin dia diganggu oleh makhluk tersebut dan mungkin juga dia tak mampu untuk mengawal keadaan kereta dia. Apabila dalam situasi tersebut, menurut saudara Syak, keretanya hancur teruk dan badan mangsa dicucuk oleh batang kayu yang menembusi badannya. Ucapan taksiah kepada keluarga mangsa. Syak bersyukur kerana masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari ini. Syak menjelaskan dia menceritakan perkara ni bukannya untuk menakut-nakutkan kita semua, terutamanya yang melalui jalan tersebut, tapi buat peringatan sahaja. Kalau kita mahu melalui kawasan tersebut, dan janganlah terlalu panik sekiranya berlaku keadaan sedemikian. Sekiranya bukan kawasan itu sahaja yang mungkin dihuni oleh mereka-mereka ni, mana benda mistik ni, kerana mereka ada di mana-mana sahaja. Sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, lazimi bacaan ayat suci Al-Quran sebagai pendinding, insya-Allah pandu cermat, jiwa selamat. Jangan lupa mulakan setiap apa pekerjaan kita dengan bismillah. Salam Ramadan Al-Mubarak. Puasa jangan ngelat. Bagi yang mampu, terima kasih kerana mendengar dan maafkan akak andai ada yang tersilap, terutamanya untuk nama tempat. So, sekian saja story akak untuk kali ini. Akak ucapkan terima kasih kepada semua kerana mendengar story dari awal sehingga akhir. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok jangan ikut. Terima kasih korang sekali lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Bye.